tahu saudara-saudari muka masam sekarang ni, sebab bosannya lah cerita pasal ekonomi. Saudara-saudari salah ceramah. Kalau nak dengar lawak bodoh, pergi ceramah Sanusi. Ceramah Pakatan Harapan, kalau ceramah saya, dia memang macam kelas ekonomi tiap-tiap malam. Memang bosan, tapi penting saudara-saudari. Baik, hari Khamis ini, 11 pagi, Datuk Seri Anwar akan lancarkan memperkasa ekonomi madani yang bagi kerangka keseluruhan rancangan kita untuk menggalakkan dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Saya pula sebelah petangnya akan lancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Jadi kita nak galakkan pelaburan di Malaysia. Kita nak wujudkan kerja-kerja bernilai tinggi yang upah dan gajinya tinggi. Engineer, saintis semua kan. Macam mana kita nak buat saudara-saudari? Pernah tanya tak Perikatan Nasional? Pernah tanya tak masa zaman Azmin, masa zaman diorang ni, apa sebenarnya rancangan mereka untuk menumbuhkan industri-industri baru yang bukan saja boleh menarik pelaburan baru, tetapi mewujudkan kerja bergaji tinggi kat Malaysia. Kita ukur dulu sebenarnya apa sebab pelabur-pelabur sebelum ini tidak mahu masuk ke Malaysia. Baik di pasaran saham kita, sebab itu kita tengok pasaran saham macam kereta zaman dulu, enjin sekejap hidup, sekejap tak hidup. Saya tahu sebab apa. Dia mudah je, tanya pelabur. Tanya semua orang yang pengurus-pengurus dana yang menguruskan trilion ringgit dana. Kenapa dia tak nak letak duit dia kat Malaysia? Jawapan dia mudah. Cuba kita fikir. Apa sebenarnya industri-industri yang kita ada syarikat banyak-banyak ni, apa sebenarnya yang menawarkan pulangan yang lebih tinggi? Kita pun kata, kita ada ladang kelapa sawit, perindustrian kelapa sawit yang bagus. Dia kata, kalau kami nak ladang kelapa sawit dalam sektor peladangan, baik kami pergi Indonesia. Indonesia jauh lagi besar. Dia mengawal pasaran dunia. Dulu yalah Malaysia. Masa kami melabur dulu, awal-awal dulu, okeylah Malaysia nombor 1 di dunia. Sekarang ni Malaysia kecil banding dengan Indonesia. Tanya lagi. Kita ada sektor pembinaan. Dia kata sektor pembinaan. Rumah-rumah pun kamu tak boleh jual banyak. No? Bangunan-bangunan, kalau setakat di Kuala Lumpur tu, kalau nak beli atau melabur dalam syarikat pembinaan semata-mata, lagi lumayan melabur dekat Vietnam. Vietnam tengah naik lagi banyak ni. Singapura tengah naik lagi banyak. Baik melabur dekat Dubai, lagi maju. Tanya lagi, jadi apa lagi kita boleh tawarkan? Katakanlah sektor tenaga. Kita ada syarikat-syarikat tenaga. Dia kata korang punya tenaga masih lagi pakai arang batu. Kalau pelabur-pelabur pengurus dana antarabangsa ni, mereka disyaratkan untuk tidak melabur di dalam ekonomi yang ada arang batu. Sebab dia kira tidak membantu perubahan cuaca, menambahkan panas dunia. Jadi pemegang saham dia dekat Amerika, dekat London marah. Kalau nak melabur dalam syarikat yang tak banyak arang batu. Sudah kita. Sebab itu hakikatnya saudara-saudari, sebelum ini Malaysia tidak berjaya meyakinkan dan menunjukkan kepada pelabur-pelabur dana antarabangsa ini bahawa kita ada industri berteknologi moden masa depan yang boleh memberi pulangan lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan konvensional tradisi yang kita ada. Jadi apa yang Muhyiddin buat dulu? Hebat dia baca teks ni. Apa dia tidur selain daripada dia tidur. Apa dia buat? Azmin. Saya tengok Azmin ni saya kesian. Sebab apa? Dia sekarang, contohnya, kalau Datuk Seri Anwar ada perjumpaan dulu-dulu kan, bulan Februari, Datuk Seri Anwar umumkan pelaburan daripada Amazon sebanyak 20 bilion. Ada majlis besar semua, gambar semua.
Dia pun belakang-belakang dekat Facebook dia pun tulis, dia tunjuk gambar dia pergi ke Amerika Syarikat jumpa Amazon. Konon nak claim lah tu, sebenarnya dia yang buat. Sama juga bila Datuk Seri Anwar ada mesyuarat ke dengan Elon Musk, pelabur syarikat besar ni, dia pun tunjuk, ni gambar aku dengan dia orang. Sekarang ini bila Perikatan Nasional kita duk tanya dia, yang kamu 33 bulan, kalau macam Azmin, kalau macam Razi Jidin, ini bukan saja 33 bulan, 5 tahun dalam kerajaan sebelum ini, apa kamu buat? Dia akan jawab apa? Sebenarnya dulu kami dah fikir, tapi kami tak sempat buat. Dia sama kalau dengan pelabur-pelabur besar, dia kata sebenarnya dulu saya lah yang jumpa dia, tapi yalah tak sempat. Tanda tangan, sekarang ini masa kerajaan perpaduan lah benda itu berlaku. Macam tu serupa lah, saya boleh kata tu dulu ada girlfriend cantik, dulu saya pernah mengorat tapi tak dapat. Dia kahwin orang lain, aku duduk simbuk, gila talak tunjukan. Saudara-saudari, hakikatnya mereka tak pernah ada idea. Sebab itu hari Khamis ini, bila pagi Datuk Seri Anwar lancarkan kerangka ekonomi madani, dan petang insya-Allah saya lancarkan pelan hala tuju peralihan ekonomi, peralihan tenaga. Ini adalah satu lonjakan utama untuk menunjukkan dan menghantar isyarat kepada dunia, dan isyarat itu telah pun disambut setakat ini bahawa Malaysia akan menjadi peneraju industri hijau yang nombor 1 di rantau ini, saudara-saudara. Kita sudah dapatkan pelaburan 25 bilion ringgit. Zaman dia dulu pernah dengar tak ada pelaburan sampai projek-projek sampai 25 bilion? Dia tak ada, dia kerja belanja duit dah. Bilion sana, bilion juga, tapi bilion sakau. Belanja. 25 bilion yang terdiri daripada 10 projek rintis bertaraf nasional yang sekarang ini kita sudah mula tengok ada sambutan yang baik daripada pelabur-pelabur. Sebab dia menjawab persoalan pelabur. Kalau kamu nak suruh aku letak duit dekat negara kamu, sektor mana yang menjanjikan masa depan kandungan teknologi dan pulangan? Sebab itu kita jawab sektor peralihan tenaga. Sebab Malaysia ini ada potensi yang cukup baik. Secara geografinya, kita berada di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Di sebelah utara, di Laos, di Kemboja, mereka ada potensi hidroelektrik yang besar. Di sebelah selatan, termasuk Malaysia, Singapura dan sebahagian Indonesia, ada permintaan terhadap tenaga boleh baru ataupun renewable energy yang tinggi. Tapi kalau tak melalui Malaysia, maka dia tak boleh beli daripada Cambodia, daripada Myanmar, daripada Laos. Sebab itu, kita berada paling depan sekali untuk kita menjadi pemimpin peneraju industri ini, dan industri tenaga boleh baru atau peralihan tenaga mengikut rekod pelaburan seluruh dunia, industri yang paling banyak mendapat pelaburan dalam tempoh 2 tahun yang lepas adalah industri tenaga boleh baru. Jadi sekarang bila Malaysia dah ada, kita dah ada rancangan yang jelas. Kita bermula dengan 10 projek skala nasional. Harga 25 bilion pelaburan yang diperlukan. Maka pelabur-pelabur akan kata, baik, aku berminat. Kerana projek ini akan hasilkan kerja macam ini. Akan menghubungkan negara-negara. Tiba-tiba barulah Malaysia, insya-Allah saudara-saudari, akan mendapat perhatian pelabur-pelabur balik, insya-Allah. Sebab itu, kalau tak percaya cakap saya tak tahulah orang PD ni jenis main saham ke tidak. Saudara-saudari boleh tengok pasaran saham. Jangan tengok yang duk naik seminggu ni, tapi tengok kepada saham-saham syarikat-syarikat yang terbabit dengan penjanaan tenaga boleh baru sejak 2 bulan yang lepas. Syarikat-syarikat ini telah melalui kenaikan harga saham yang berterusan selama 2 bulan berturut-turut. Termasuklah Tenaga Nasional, saudara-saudara.